Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Hari ini kita digemparkan dengan satu tular, kononnya ada langkah London. Apa itu langkah London? Dan siapa yang terlibat? Nanti saya cerita pada kamu. Langkah London yang dikatakan ini ialah kononnya satu langkah untuk mahu menumbangkan kerajaan yang sedia ada sekarang. Saya muak. Dari video saya sebelum ini, saya dah muntah. Saya baca tentang langkah-langkah, entah langkah apa lagi ini. Saya hampir mau muntah. Nak menjatuhkan kerajaan yang baru 2 bulan. Bayangkanlah. Bukan apa, kita tunggulah dulu, sabarlah dulu. Ini ayo, apa yang nak ditakut sangat? Saya rasakan langkah-langkah begini sebenarnya mereka sebenarnya mau sangat cepat kuasa, mungkin sebab ada mereka mau sembunyikan. Mungkin ada sesuatu yang mereka takut dibongkar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih-lebih lagi sekarang nih, banyak sangat pendedahan yang luar biasa didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan. Nah, inilah sampai ada orang yang sanggup buat langkah demi langkah dengan segera, takut mungkin akan kedapatan mungkin salah laku yang pernah dilakukan. Itu saja yang saya terfikir. Sebab kalau tidak, tunggu dululah, tunggu 5 tahun. Kalau memang nak jadi Perdana Menteri kah, menjadi kerajaan kah, tunggulah 5 tahun. Oke lah, kita jangan melalut macam marah pula, bukan marah tapi geram. Oke, langkah London. Ini komen Ismail Sabri Yaakob apabila dia dikaitkan dengan langkah London. Ismail Sabri anggap dia difitnah oleh orang yang tak kenal dosa. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob mendakwa dia menjadi mangsa serangan fitnah oleh pihak yang tidak mengenal dosa apabila dikaitkan dengan kabar mengenai langkah London. Syukurlah Ismail Sabri Yaakob telah pun menafikan perkara ini. Tapi itulah, dalam politik Malaysia ini kan memang pelik. Walaupun sudah dinafikan, akhirnya benar-benar berlaku. Bukan merujuk pada Ismail Sabri Yaakob, tapi sudah banyak perkara. Ahli-ahli politik Malaysia akhirnya kedapatan kabar angin jadi kabar benar. Dinafikan 20 juta kali, tiba-tiba betul-betul terjadi. Banyak yang terjadi sudah berlaku. Menafikan tapi benar. Menafikan tapi benar. Antaranya Zuraida Kamarudin, yang mulanya dikatakan akan keluar bersatu menyertai parti PBM. Mulanya dinafikan, dia nafikan keras-keras. Akhirnya betul-betul pula masuk parti PBM, berebut lagi jadi presiden PBM. Aduh, pening kepala kita. Saudara-saudara, Ismail Sabri Yaakob telah menafikan terlibat dengan langkah London ini, dan lebih penting lagi beliau kata dia difitnah oleh orang yang tidak mengenal dosa. Saya rasa orang yang melakukan langkah London ini pun dosa juga sebenarnya, kerana melakukan secara senyap-senyap. Pada pendapat saya, tidak sepatutnya niat itu tidak boleh menghalalkan cara. Pada pendapat saya, dia yang juga bekas Perdana Menteri menjelaskan, sejak berakhirnya pilihan raya umum PRU lalu, dia berdiam diri untuk mengelak daripada menjadi mangsa seberang fitnah atau spekulasi. Saya berdiam diri sejak selepas PRU ke-15 sehingga kini. Tak ada sebarang kenyataan mengenai UMNO dibuat. Tiada kenyataan mengenai kerajaan juga, kata beliau. Tujuan saya berdiam diri adalah supaya tiada spekulasi dan fitnah yang mengaitkan saya. Tapi pemfitnah yang tidak mengenal dosa ini masih terus mengaitkan saya, kata beliau. Sebab itu, saya menganggap tuduhan ini merupakan tindakan fitnah yang berniat. Terdahulu, Ismail Sabri Yaakob diminta mengulas berhubung dakwaan gerakan rahsia membabitkan cubaan menjatuhkan kerajaan perpaduan, membabitkan beberapa pemimpin politik termasuk dari UMNO. Turut dikaitkan ialah pemimpin parti pembangkang. Mereka dikatakan mengadakan pertemuan rahsia di London baru-baru ini dan dituduh sedang mengatur gerakan bagi membuat penjajaran semula politik negara. Tak pakai baju sejuk. Untuk rekod, gerakan menukar kerajaan melalui peralihan sokongan ahli parlimen pernah berlaku pada akhir Februari 2020 membabitkan 11 ahli parlimen PKR yang berpakat dengan hampir semua pemimpin bersatu. Insiden itu dinamakan orang ramai sebagai langkah Sheraton, juga dikenali sebagai langkah Saiton.
kerana berlangsung di hotel tersebut. Gerakan menjatuhkan kerajaan mula diperkatakan selepas PH membentuk kerajaan perpaduan, hasil kerjasama dengan UMNO. Di sebalik setengah ahli parlimen parti itu dilihat keberatan merestui kerjasama tersebut. Antara tokoh yang dikaitkan dengan bantahan tersebut ialah Ismail Sabri Yaakob sendiri. Baru-baru ini tersebar gambar menunjukkan seseorang didakwa pengurusi Perikatan Nasional PN merangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengadakan pertemuan tertutup di sebuah lokasi di London. Sehingga kini tiada mana-mana pemimpin dari parti terbabit mengesahkan atau menafikan pertemuan berkenan. Gambar tersebut menimbulkan spekulasi bahawa terdapat rancangan pihak tertentu untuk menjatuhkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang kini merupakan timbalan Perdana Menteri di bawah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Malaysia kini sudah cuba mendapatkan komen daripada Perikatan Nasional mengenai gambar berkenan. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata, dia tidak pergi atau bercuti di London baru-baru ini. Sebaliknya, hanya menghabiskan masa bersama keluarganya di Timur Tengah. Ketika itu, saya berada di Abu Dhabi dan Dubai untuk bercuti bersama keluarga. Kami melawat Warner Bros di Abu Dhabi. Takkan tak pakai winter clothes, baju sejuk kalau di London, katanya, lagi merujuk kepada gambar dia bersama keluarganya dikongsikan kepada Malaysia kini hari ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya nak ulang bahawa perbuatan langkah-langkah Sheraton, langkah-langkah London, langkah entah apa langkah lagi yang akan dibuat ini, kalau benar akan berlaku, amatlah jijik bagi saya. Tidak sangat saya sesuai. Langsung saya tidak sokong. Kerana kita sudah bosan, banyak kali sudah kita tengok, tiada hasil langsung tumbang-menumbang ni. Yang rugi sebenarnya adalah rakyat. Bukannya ada keuntungan langsung, pemimpin pula silih berganti. Belum satu habis dasar baru, hantam lagi dasar yang baru. Belum saya siap satu lagi rancangan yang satu, dihentam lagi yang satu. Yang paling sedih, setiap kali bertukar pemimpin kerajaan, bertembak-tembaklah mereka mengatakan dia salah, yang satu salah, dan yang satu lagi salah. Susahlah untuk membentuk negara kalau begini. Siapapun yang memimpin negara, malaikat pun yang memimpin negara, kalau beginilah jalan cerita politik Malaysia, sampai bila-bila lah Malaysia tidak akan maju. Sampai bila-bila lah Malaysia tidak akan disukai oleh pelabur. Dan pastinya kita akan jauh ketinggalan berbanding negara-negara jiran seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Singapura. Jauh sekali dengan Singapura. Jadi saya berdoalah. Saya betul-betul berdoa langkah London ini digagalkan sendiri oleh kehendak Tuhan. Semoga Malaysia dijaga oleh Tuhan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.